Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurlisa binti Kamba, nombor metrik P118753, pelajar UKM Pusat Pengajian Kota Kinabalu, akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek GGG B6012, iaitu penulisan akademik 1. Pensyarah pembimbing ialah Profesor Madya Dr. Zanaton Haji Iksan. Tajuk kajian penyelidikan ini ialah menteorikan kajian pelajaran Cina dari perspektif budaya. Kajian penyelidikan ini dijalankan oleh Xiang Ming Cheng, Jabatan Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Sekolah Siswaza Pendidikan, Universiti Peking, Beijing, China. Daripada International Journal Population and Learning Studies, Volum 6 edisi keempat, pada halaman 283 hingga halaman 290. Isu atau masalah kajian. Pertama sekali, penyelidik mengenalkan latar belakang topik secara umum dan mengenalkan topik kajian dengan huraian yang ringkas. Kedua, penyelidik juga mengulas isu kajian dalam konteks kajian lepas yang berkaitan. Contohnya kajian Fern 1996, Yu 2004, Sun 2004, Pen et al 2012, Chen dan Yang 2013, Huang dan Han 2015 serta kajian empirikal lain yang telah dilaksanakan. Seterusnya, beralih kepada pemahaman konsep, iaitu pertama sekali penyelidik menyatakan rasional kajian dijalankan. Ini boleh dilihat apabila penyelidik mengulas tentang kajian-kajian lepas. Penyelidik kemudiannya menyatakan akan rasional atau kepentingan kajiannya. Kedua, penyelidik menyatakan kerangka teori dengan jelas dan merumuskan jurang antara teori dan amalan. Berbalik kepada tajuk kajian penyelidikan ini, iaitu menteorikan kajian pelajaran Cina dari perspektif budaya, penyelidik menyatakan dengan jelas kerangka teori yang digunakan berkonsepkan kontraktivisme. Ketiga, penyelidik juga menyatakan arah tuju kajian, iaitu dengan menyatakan 3 aspek yang menjadi fokus dalam kajian penyelidikannya. 3 aspek tersebut ialah penggubalan kefahaman pengajaran dalam pelajaran awam, amalan pengajaran berulang yang disengajakan, dan peniruan contoh amalan baik dalam pengajaran. Seterusnya, dalam tujuan kajian penyelidikan ini, penyelidik telah menguraikan secara umum arah tujuan kajian dalam bentuk matlamat kajian dengan menggunakan tajuk kajian sebagai asas setiap konsep. Setiap konsep tersebut membincangkan 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Metodologi kajian yang terdiri daripada reka bentuk kajian, pensampelan dan tempat kajian, instrumen serta penganalisisan data. Dari segi reka bentuk kajian, kajian ini berbentuk kualitatif. Penyelidik memilih reka bentuk yang sangat sesuai kerana kajian ini telah berjaya menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Seterusnya, pensampelan dan tempat kajian. Seramai 100 orang guru daripada pelbagai bidang sebagai sampel kajian. Kemudian melibatkan 9 buah sekolah yang berbeza prestasi di Beijing dan sebuah sekolah di luar Beijing, menjadikan jumlah sekolah yang terlibat ialah 10 buah sekolah. Penyelidikan ini juga mengambil masa selama 10 tahun tempoh kajian penyelidikan oleh pasukan penyelidik untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan kajian berada pada tahap sangat tinggi. Instrumen kajian. Pertama, data empirikal daripada persidangan guru mengenai perancangan dan taklimat kajian pelajaran. Kedua, pemerhatian PDP di bilik darjah dengan melihat tindakan guru di dalam kelas. Ketiga, temu bual di mana penyelidik memasukkan petikan kata temu bual daripada seorang guru pakar
tentang peniruan amalan baik dalam pengajaran. Seterusnya, analisis dokumen, iaitu penyelidik menganalisis rancangan pengajaran, jurnal guru, dan penulisan murid terhadap pembelajaran mereka. Penganalisisan data. Analisis dilakukan secara induktif dan deduktif antara kerangka teori, data dan pandangan peribadi penyelidik. Dalam kajian, triangulasi data digunakan. Kaedah induktif digunakan oleh penyelidik dengan cara mengumpulkan maklumat secara berterusan bagi menjelaskan isu yang dikaji. Seterusnya, pengkaji mencari hubungan antara fakta-fakta atau keterangan yang terkumpul untuk membentuk satu gagasan pemikiran, iaitu 3 aspek yang dibincangkan. Pengkaji menggunakan kaedah ini bagi menjelaskan tentang segala maklumat yang berkaitan dengan kajian pelajaran bahasa Cina. Seterusnya, kaedah deduktif digunakan oleh penyelidik dalam menguraikan aspek yang digunakan dalam kajian pelajaran. Perkara ini dihuraikan secara menyeluruh dengan berlandaskan kepada pengalaman guru-guru dalam melaksanakan aktiviti dan pendekatan yang dikemukakan. Walaupun sampel hanya melibatkan 100 orang guru sahaja, namun kesimpulan yang diperolehi daripada kaedah ini dapat menjawab persoalan asas bagaimana guru Cina memanfaatkan sumber budaya dalam membina aktiviti kajian pelajaran mereka secara amnya. Dapatan kajian ini diklasifikasikan kepada 3 peringkat. Pertama sekali, tindakan. Guru Cina menggubal pemahaman mereka tentang pengajaran dalam pelajaran awam melalui kesatuan ilmu dan tindakan berbanding dengan penerangan secara konseptual. Kedua, pemikiran. Guru Cina menggunakan penaakulan praktikal dalam amalan pengajaran berulang melalui inkuiri, kumpulan, dan refleksi. Akhir sekali ialah tauladan, iaitu kecenderungan mencontohi amalan terbaik guru pakar dalam kalangan guru nobis. Beralih kepada impak kajian penyelidikan. Secara keseluruhan, kajian ini dapat mengisi jurang ataupun gap antara teori dan amalan. Impak penyelidikan dalam negara ialah mendedahkan teori-teori yang digunakan, iaitu meningkatkan pemahaman tentang perkembangan guru. Impak penyelidikan kepada luar negara pula, kajian ini merupakan contoh analisis lesson study ataupun kajian pelajaran dari perspektif budaya kepada komuniti dunia amalan dan penyelidikan kajian pelajaran. Secara keseluruhannya, penyelidikan dijalankan dengan begitu teratur dan berfokus walaupun makan masa selama 10 tahun untuk pengumpulan data. Kajian ini juga telah menjadi rujukan kepada kajian yang lain selepasnya. Hal ini kerana penyelidik mengangkat pemahaman kajian pelajaran daripada kerangka budaya ketimuran yang menekankan integrasi, kebijaksanaan praktikal dan moralisasi amalan pendidikan. Untuk itu, sekian sahaja daripada saya, Nurlisa binti Kamba dengan nombor metrik P118753. Sekian dan terima kasih.